Kemudian kita akan sambung pada halaman yang kelima, baris yang kelima dari pihak atas, dan ihsan itu bahawa engkau, itu dia. Muka surat 5, baris 5 dari atas. InsyaAllah. Tu ada saudari kita sharekan link Google Drive kitab kita. Yang kedua, pastikan mikrofon dimatikan sepanjang pengajian berlangsung. Jadi tolong cek mikrofon masing-masing supaya tidak mengganggu kelancaran majlis pada malam ini. Dan yang ketiga, insyaAllah saya akan bacakanlah soalan-soalan yang diletakkan dalam link Google Form siang tadi. InsyaAllah saya akan cuba bacakan. Dan kalau sempat, kalau diizinkan, insyaAllah kita buka lah juga soalan yang berkaitan dengan pengajian di ruang ruang Q&A Google Meet di bahagian activities tu. Kalau sempat. Kalau tak sempat, kita tanyakan soalan berkaitan yang diletakkan dalam Google Form saja, insyaAllah. Mohon maaf kalau tak sempat ya. Jadi sementara menunggu Ustaz mungkin buat persiapan nak masuk ataupun mungkin sedang sembahyang Isyak. Jadi kita tunggu kejap ya, insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin dalam majlis pengajian kitab Unwanul Falah bersama Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami. Jadi insya-Allah kita akan menunggu Al-Fadil Ustaz. Dia sedang buat persiapan untuk masuk ke kelas. InsyaAllah, jadi kita pun boleh buat persiapan juga. Boleh buka muka surat yang kelima, baris yang kelima dari pihak atas, dari sebelah atas. Dan ihsan itu, dalam kurungan dan ihsan itu. Kemudian pastikan mikrofon dimatikan, tolong cek mikrofon masing-masing. Dan soalan-soalan yang diajukan dalam Google Forms yang tadi insyaAllah akan ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz malam ni insyaAllah, kalau berkesempatan dan diberikan keizinan insyaAllah. Jadi kita boleh siap-siap dengan pen, buku catatan ataupun kitab. Yang tak ada kitab boleh dapatkan dalam bentuk PDF di link yang telah disediakan oleh pihak admin. Dan mungkin boleh duduk dalam keadaan yang baik, pakai pakaian yang elok, yang sesuai dengan keadaan kita dalam majlis ilmu. Dan kalau mungkin siapa yang ada siwak boleh gunakan siwak dulu, bersiwak terlebih dahulu sebelum mula majlis ilmu insya-Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz pun dah hadir dengan kita. Jadi insya-Allah sebelum mula pengajian kita malam ini, kita buka majlis pengajian kitab kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan pengajian. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah pada malam ni kita akan membicarakan tentang ihsan, yang mana ihsan ni adalah rukun agama yang ketiga, iaitu selepas Islam, iman. Maka kita masuk pula pada malam ni membicarakan ihsan, iaitulah rukun agama yang ketiga. Kata tuan kitab ni, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, kata dia,
Dan ihsan itu bahawa engkau ibadatkan Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan dia. Maka jika tiada adalah engkau lihat akan dia, maka bahawasanya ia melihat akan dikau. Ini ihsan ni definisinya terbit daripada hadis Jibril. Apabila Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma huwal ihsan ya Muhammad?" Maka Rasulullah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan tu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah yang dikatakan ihsan tu. Dia terjemah dalam ni bahawa engkau ibadatkan Allah Ta'ala. An ta'budallaha. An ta'budallaha. Bahawa melaku oleh engkau akan ibadat. Yakni semasa kita melakukan taat ataupun melakukan ibadat, maqam yang pertamanya an ta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat akan Allah Ta'ala. Itu ya, bahawa engkau ibadat. Maksud ibadat tu kita melakukan taat ataupun melakukan ibadat-ibadat. Ketika kita buat ibadat tu, kita perasaan kita merasakan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fahamnya, bila kita melihat Allah Ta'ala, perasaan macam tu, maka tentulah ibadat kita akan bertambah baik, akan bertambah ikhlas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ibaratnya tuan-tuan seperti seorang kanak-kanak ataupun seorang yang belum baligh melakukan ibadat, dilihat oleh ustaznya atau dilihat oleh bapaknya, maka tentulah ia nak melakukan ibadat tu dengan sebaik yang mungkin. Macam itulah makam yang pertama ni, seolah-olah engkau melihat akan dia, yakni akan Allah Ta'ala. Itu makam yang pertama di dalam makam ihsan. Baik, kemudian katalah ada orang yang tak dapat capai makam yang pertama ni, iaitu seolah-olah engkau melihat akan Allah. Maka ada makam yang kedua. Apa makam yang kedua tu? Maka jika tiada adalah engkau lihat akan dia, akan Allah, yakni kalau tidak ada perasaan kita yang kita nampak Allah, maka perasankanlah bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Tu ya. Maka jika tiada adalah engkau lihat akan dia, akan Allah tu, maka ketahuilah, sedarlah bahawasanya ia Allah Ta'ala tu melihat akan dikau, yakni sentiasa melihat akan dikau. Dua makam ni adalah makam yang menuju kepada keikhlasan di dalam melakukan ibadat. Sebab apa? Sebab syarat ibadat tu ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tengok, kata Syekh Ahmad kan, setelah dia menerangkan dua makam tu, maka dia kata gini pula. Dia kata, dia sebut, dia kata,
bahawasanya melihat akan dia kau. Artinya engkau ibadat akan dia, yakni engkau sembah akan dia, engkau melakukan taat akan dia sebagai ibadat yang elok. Ibadat yang elok tu melengkapilah ikhlas kerana Allah Ta'ala semata-mata, tidak kerana yang lain. Dengan bahawa tiada engkau tinggal akan sesuatu yang engkau kuasa atasnya, atas sesuatu tu. Apa dia sesuatu tu? Daripada khusyuk. Khusyuk daripada tu terjemah daripada perkataan min. Min tu dihantar bagi bayan atau bagi menerangkan. Apa dia sesuatu yang engkau kuasa tu? Daripada khusyuk dan khudu' dan ikhlas dan hadir hati. Jadi masa buat ibadat makam ikhlas ni lah adalah makam ihsan ni lah adalah makam yang mana ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadat yang tidak capai makam ihsan, maka ibadat itu besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena usaha untuk mencapai makam ihsan. Sebab itulah yang dikatakan yang engkau kuasa. Maksudnya kan bukan semua orang mampu ni, tapi kita kena usaha ke arah untuk mendapatkan khusyuk. Jadi khusyuk tu, makna khusyuk tu ialah tetap mata hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala masa kita melakukan ibadat. Khusyuk dengan makna ialah tetap mata hati itu dengan Allah Ta'ala ketika kita melakukan ibadat. Ataupun kata guru kami Syekh Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani, dia kata khusyuk tu terbahagi kepada dua, yakni khusyuk yang batin dan khusyuk yang zahir. Kalau khusyuk yang batin tu ialah hatinya tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melangkaui kepada benda lain, mana tidak wujud, tidak ada benda lain ketika dia melakukan ibadat. Itu khusyuk yang batin, hati. Ada pun khusyuk yang zahir tu, kata guru kami, ialah ibadat yang dia lakukan dengan khusyuk tu pada zahirnya mestilah melengkapi segala syarat-syarat sah ibadat. Syarat-syarat sah, meraihkan rukun-rukunnya, kemudian memelihara daripada perkara yang membatalkannya. Itu. Jadi khusyuk tu, dua-dua tu adalah yang diperlukan di dalam kita melakukan ibadat. Dan mestilah ada khudu'. Khusyuk saja tak cukup, kena ada khudu'un. Apa makna khudu'? Khudu' tu ialah merendahkan diri. Di dalam khudu' tu lah adanya tazallul. Apa makna tazallul? Tazallul tu ialah menghinakan diri. Sebab itulah orang yang melakukan ibadat sanggup meletakkan anggota yang paling mulia sekali, iaitu dahinya ke lantai, tempat berpijaknya, tempat pijaknya tapak kaki. Lalu diletakkan dahinya tu, sedangkan kepala tu adalah anggota yang paling mulia di dalam anggota manusia ni. Tapi orang tu khudu', merendahkan diri, dengan lazimnya tazallul, menghinakan diri, maka orang yang nakkan ibadat dia sempurna,
maka dia sanggup khudu', dia sanggup khusyuk, mata hatinya dengan anggota zahirnya tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas, ikhlas semata-mata kerana Allah Taala. Sebab makam ihsan ni dia kena macam tu. Jadi ikhlas tu apa? Ikhlas ni kan yang saya ambil daripada guru saya definisinya. Definisi ikhlas ni banyak. Imam Ghazali punya definisi dan imam-imam lain punya definisi. Tapi saya ambil definisi ni daripada mulut guru saya, Baba Ismail. Baba Ismail Bendang Padang, Bendang Badam. Bendang Badai. Baba Ismail, orang panggil Pak Dae Bendang Padang, Bendang Badam. Bapa saudara kepada Baba Hajilah di Pondok Bendang Padang tu. Jadi dia kata ikhlas tu ada yang tinggi, ada yang rendah. Bukan rendah tu merendah tak. Maknanya ada yang peringkat macam kita ni bolehlah nak amalkan ikhlas yang macam tu. Apa dia? Kalau ikhlas yang makam tinggi tu ialah tasfiyatul a'mal, tasfiyatul a'mal al-mulahazatil makhluk. Tasfiyatul a'mali, membersihkan segala amalan-amalan kita tu an mulahazatil makhluk, daripada lintangan makhluk. Maksudnya dalam masa kita melakukan ibadat tu kita tidak ada lintasan makhluk ataupun tidak mahu kepada makhluk, tidak mahu kepada yang dinamakan makhluk. Baik, ini yang kata Baba Ismail ni, Baba ni, Baba Bendang Badai ni, dia kata hatta orang yang ikhlas peringkat ni syurga pun dia tak nak, neraka pun dia tak takut, dosa pahala pun dia tak kira. Kenapa? Yang dia naknya ialah peringkat yang bukan makhluk. Apa dia? Mardatillah, ataupun dia nakkan Allah Ta'ala tu je lah. Dia tak kira sama ada ibadat tu ada tawaran pahala atau dia buat ibadat tu kerana tidak mau berdosa. Tak, dia tak kira yang tu. Sebahagian daripadanya tuan-tuan sekalian ialah seperti Rabi'atun Adawiyah. Salah seorang daripada wali-wali Allah yang perempuan. Orang tanya dia ketika dia melakukan ibadat yang begitu banyak dengan bersungguh-sungguh. Berdirinya lama dalam solat sehingga bengkak kakinya. Lalu ditanya kepada Rabi'atun Adawiyah, ya Adawiyah, ya Rabi'atun, ya Rabi'ah, apakah kamu takutkan neraka? Kamu nakkan syurga sampai kamu sanggup begini? Dia kata, kedua-duanya tidak aku lentangkan di dalam ibadat akan Allah Ta'ala. Dia kata, aku hanya hendakkan mardatillah, atau aku hanya hendakkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sehingga-hingganya tuan-tuan sekalian, sehingga-hingganya dia berkata, sekiranya di dalam neraka itu ada redha Allah, sekiranya dalam neraka itu ada keredaan ataupun ataupun mardatillah tu, maka dia sanggup duduk di dalam api neraka. Ini makam ni makam tinggi. Tasfiyatul amal an mulahasil makhluk. Maksud makhluk tu syurga makhluk, neraka makhluk, pahala dosa makhluk. Dia tak nak yang tu semua. Itu makam yang tu tuan-tuan. Makam yang tu siapa di antara kita boleh capai, capailah. Tapi nak sampai kepada makam tu memang banyak sangat dia punya dugaan, banyak sangat mujahadah. Dia kena mujahadah yang berlebih-lebihan. Ada pun tuan-tuan, makam yang kita orang awam ni boleh capai. Makam orang awam, makam ikhlas bagi orang awam yang boleh dia capai. Apa dia? Makamnya ialah yang disebut istiwa'uz zammi ataupun istiwa'ul madhi waz zammi.
Apa dia? Iaitulah bersamaan puji dan cela. Sama aja. Masa dia buat ibadat tu sama aja. Puji dan cela tu sama. Masa dia buat ibadat tu, kalau orang puji dia, dia tak rasa apa-apa. Kalau dia dikeji masa dia buat ibadat, dia pun tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab dia nakkan ibadat tu dia nak persembahkan kepada Allah. Bukan nak dipersembahkan kepada manusia. Walaupun manusia tu yang memuji dia sekalipun, dia tak berhajat kepada manusia. Atau manusia tu yang keji dia sekalipun, dia tidak takut, dia tidak terkesan dengan kejian-kejian manusia. Dia akan terus melakukan ibadat. Dia akan terus melakukan taat. Maka itu makam tu insya-Allah. Makam ihsan yang tu atau makam ikhlas yang macam tu insya-Allah kita orang awam ni boleh kita capai. Tapi sungguh pun boleh kita capai, maka perlu kepada mujahadah juga, perlu kepada bersungguh-sungguh untuk kita melakukan ibadat, nak mencapai darjah ikhlas yang untuk orang awam macam kita ni. Baik. Yang tadi tu untuk wali-wali Allah lah. Baik. Untuk wali-wali Allah, untuk orang-orang soleh yang makam mereka tinggi tu. Kemudian dan hadir hati. Hadir hati. Hadir hati ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka melakukan ibadat. Hadir hatinya, dia tak ada lain dah. Hanya kepada Allah Taala saja dalam hatinya, tuan-tuan sekalian. Itu kata makam ihsan. Dia tak ada yang lain dalam hatinya ketika dia melakukan taat, ketika melakukan ibadat. Baik. Dalam ni disebut dalam kitab Unwanul Falah ni, dia hanya sebut 4 saja, iaitu khusyuk, khudu', ikhlas dan hadir hati. Tapi kalau dalam kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dia ada 7 sifat yang kena ada di dalam kita sedang melakukan ibadat. InsyaAllah kalau ada masa, kalau kita boleh lagi meneruskan kuliah agama, kuliah agama rakan muda. Rakan muda. Kalau kita boleh teruskan lagi, insya-Allah kita cuba untuk muzakarah kitab Munyatul Musalli pula. Sebab tu dalam tu banyak dia punya manfaat ilmu tu. Okey. Dalam ni dia sebut 4 saja. Tapi dalam kitab, kalau tak silap saya lah, dalam kitab Munyatul Musalli ada 7. Dalam ni ada 4. Jadi ada 3 lagi lah. Baik. Kemudian masuk juga dalam makna ihsan ni, dan menyempurnakan segala yang dituntuti. Segala yang dituntuti. Menyempurnakan segala yang dituntuti hingga seolah-olah engkau tu siapa? Engkau orang yang sedang melakukan ibadat tu. Pada ketika mengerjakan ibadat itu, engkau melihat akan dia, yakni akan Allah Ta'ala. Maka hasil bagi engkau haibah. Hasil bagi engkau kehebatan. Ketinggian yang bersangatan, yang membawa akan dikau kepada bersifat dengan segala perkara yang tersebut itu, iaitu mana tersebut tu? Yang tadi 4 tadi. Khusyuk, khudu', ikhlas dan hadir hati. Jadi kalau kita dapatlah salah satu daripada makam yang 2 dalam makam ihsan tu, yang pertama seolah-olah engkau melihat akan Allah. Dan makam yang kedua, kalau kita tak boleh capai seolah-olah engkau melihat akan Allah tu, maka kita kena sedarlah yang Allah Ta'ala sentiasa melihat akan kita. Kalau kita dapat nak capai salah satu daripada 2 makam dalam ihsan ni, maka
insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat 4 daripada sifat yang di dalam ihsan, khusyuk, khudu', ikhlas dan hadir hati. Baik. Okey. Macam tu kemudian kan kata Syekh Ahmad, kata dia lagi maka jika tiada ada engkau lihat akan dia sekalipun, memang pun bukan maknanya seolah-olah engkau melihat akan dia tu mana kita boleh nampak Allah. Kenapa? Kerana dalam ilmu usuluddin mengatakan dalam kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad kata kalau ada orang mendakwa melihat Allah Ta'ala di dalam dunia, bukan di dalam mimpi ketika jaga, maka dia kata tidak ada syak kufurnya. Jadi dalam sembahyang bukan mana tengok Allah tu kita nampak Allah tu, tak. Sebab mustahil kita boleh nampak Allah dalam dunia ketika kita jaga. Sebab itulah bukan mana itu. Jadi mana seolah-olah tu ialah hati kita tu, perasaan kita tu macam tu. Maka engkau ibadat akan dia sebagai ibadat yang elok juga. Jadi bila ada perasaan ni, maka tuan-tuan sekalian, dah tentulah ibadat kita yang kita buat tu elok, sempurna. Macam itulah kalau kita nak faham ni, yang dituntuti, menyempurnakan segala yang dituntuti, pada zahir dan pada batin. Pada batin tadi 4 sifat tu yang kita tuntut, yang kita nak dalam kita melakukan ibadat. Khusyuk, khudu', ikhlas dan hadir hati. Tapi pada zahirnya, yang dituntuti itu adalah kita sempurnakan dulu ibadat yang kita buat tu, kita sempurnakan yang dituntuti. Mana yang diperintah atas kita untuk kita sempurnakan. Jaga perkara-perkara yang membatalkan solat, jangan kita buat, kita pelihara. Kemudian syarat sahnya kita pelihara, syarat wajibnya kita pelihara. Pendek katanya, tiap-tiap ibadat yang kita nak buat ni, kita mestilah kena ada ilmu. Nak solat, mesti kena ada ilmu tentang solat. Nak bayar zakat, tentu kita kena ada ilmu dalam bab zakat. Nak apa lagi? Kita mesti kena ada macam tu. Kalau tidak ada, itulah yang pada awal kitab kita dulu kan tuan-tuan. Saya bacakan syair daripada kitab Matan Zubat tu, Syekh Ibn Ruslan, dia kata apa? Dia kata wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bermula tiap-tiap orang yang tidak ada ilmu, bi ghairi ilmi, ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Pada zahir pun, kalau dia tidak ada ilmu, dah ditolak amalannya, bagaimanakah orang tu nak mendapatkan makam ihsan? Itu dia. Sebab itulah kita ni kena peringkat pengajian yang zahir, pengajian akidah, pengajian fiqah, nak kena, kita tak boleh tinggal pengajian-pengajian macam tu tuan-tuan sekalian. Jaga elok-elok ni. Kita mesti kena, mesti kita buat ibadat tu dengan ilmu. Kalau tidak, maka ibadat kita tak ke manalah tuan-tuan sekalian. Jaga baik-baik ni. Okey. Kemudian kata dia, maka hasil, okey, bagi muhaibah yang bersengatan, yang membawa akan dikau orang ibadat tu kepada bersifat dengan segala perkara yang tersebut itu. Maka jika tiada engkau lihat akan dia sekalipun, maka dah tentulah makam kita tu naik. Jangan sebab ihsan. Ibadat pun buat dengan sempurna, khusyuk, khudu', ikhlas dan hadir hati. Maka engkau ibadat akan dia
sebagai ibadat yang elok jua. Kerana bahawasanya ia sentiasa melihat akan dikau. Itu makam yang kedua. Kita sentiasa kita perasan dalam jiwa hati kita ni, Allah Ta'ala tu sentiasa melihat akan kita. Dua makam ni cubalah tuan-tuan, puan-puan yang dihormati, yang disayangi, yang dikasihi sekalian. Ni jaga. Walaupun ia memang benda ni perkara yang susah sebab dia bergantung kepada seketul hati yang bersih daripada sebarang kecacatan dosa. Sebab itulah tuan-tuan, minta ampun saya bercakap, minta maaf saya berkata, kalau sekiranya hati itu kotor dengan karat-karat dosa yang begitu banyak, maka dia kena sucikan dulu karat-karat dosa di dalam hati itu untuk mencapai darjah ihsan, untuk dia mencapai makam ihsan. Apa itulah minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata. Sebab itulah orang pada zaman ni tuan-tuan sekalian, banyak pengaduan, Ustaz, macam mana nak khusyuk dalam solat ni. Biasanya saya akan jawab mengikut kata guru saya. Guru kami Syekh Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani tu, dia kata macam mana nak khusyuk dalam solat. Kalau orang tanya dan saya tanya, dia jawab ginilah. Dia jawab ada ya jawapan dia tu yang benda yang rendah, ada jawapan dia benda yang tinggi. Saya tanya. Dia kata, bila saya tanya, sebab Baba Jilah ni kadang-kadang dia panggil saya ke rumah dia, naik kereta dengan dia, nak pergi mana-mana. Dalam kereta tu lah saya bersembang. Berbual dengan tanya masalah. Dia kata apa? Dia kata gini tau. Dia kata kan, dia kata, Azhar, kalau mu tak dapat nak bawa nafsu mu solat sekali denganmu, maka jangan haraplah mu nak dapat maqam ihsan. Satu. Itu kan, itu satu jawapan yang bukan makam saya lah. Saya tak tahu lah makam orang lain lah, bukan makam saya. Dia kata, Azhar, kalau mu tak boleh bawa nafsumu ketika solat tu sembahyang nafsu tu solat sekali, maka jangan haraplah nak dapat makam yang makam ihsan. Jaga nah. Baik. Itu makam tinggi tu. Macam mana kita nak bawa nafsu tu? Dalam solat kita nak suruh nafsu tu solat. Maknanya nafsu tu dalam hati tu yang kena sucikan. Nak jadi nafsu tu tunduk, nak bagi nafsu tu bersih dulu, baru kita boleh bawa dia solat sekali. Ada pun kalau nafsu tu bergelumang dengan karat-karat dosa, bagaimanakah kita nak bawa dia? Sebab sembahyang tu suci. Sedangkan macam mana dalam keadaan nafsu tu cemar dengan karat-karat, dengan habuk-habuk daripada kekotoran dosa. Macam tu. Baik. Ada juga jawapan Baba, tuan-tuan sekalian, yang menjawab, dia kata, kalau nak khusyuk dalam solat ni, ataupun orang tanya dia, macam mana nak khusyuk dalam solat ni? Maka dia kata, ialah banyakkan bertaubat, banyakkan ikhlas, banyakkan taubat, banyakkan minta ampun istighfar daripada dosa. Munasabahnya apa? Munasabahnya ialah dosa tu duduk dalam hati itulah. Dosa tu duduk dalam hati, tuan-tuan sekalian. Jadi bila macam tu keadaannya, maka macam mana dengan hati yang kotor tu nak dapat khusyuk dalam solat tu? Memanglah dalam kitab ulama-ulama banyak tulis cara di antara nak khusyuk tu, di antaranya kena perhatikan bacaan solat, kemudian kena bersih zahir dengan uniformnya,
dengan tenangnya dan sebagainya. Tapi yang itu saja tidak dapat membantu untuk mencapai khusyuk, khudu', ikhlas dan hadir hati. Sebab tu tuan-tuan, bila memandang kepada makam ni payah sangat, nak dapat khusyuknya, nak khusyuk dalam solat tu, maka tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia berkata, sekiranya kamu tak dapat nak khusyuk dalam solat tu sepanjang solat tu, kalau 2 rakaat lah. Kalau 3 rakaat, 3 rakaat lah. Kalau 4 rakaat pun 4 rakaat lah. Tak dapat kita nak khusyuk sepanjang solat tu, maka engkau cubalah untuk khusyuk pada 3 tempat. Itu kata Imam Ghazali. Bahkan kata guru kami, dia kata tambah lagi 1. 4 jadi 4. Imam Ghazali kata ada 3. Mana? Ketika kita membaca tempat yang pertamanya ialah ketika kita membaca doa iftitah pada kalimah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau boleh hadirkan hati ketika membaca doa iftitah pada ayat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 1. Dan yang kedua, tempat yang disyorkan oleh Imam Ghazali untuk kita cuba khusyuk ataupun hadir hati, ialah ketika kita membaca surah Al-Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat tu. Baik. Dan tempat yang ketiga, kata Imam Ghazali, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah, maka hendaklah kita cuba untuk hadir hati ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah di dalam 2 tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu Imam Ghazali. Lepas tu guru saya, dia tambah lagi. Guru kami dia tambah lagi. Dia kata, dia tambah, seboleh-bolehnya khusyuklah engkau ketika membaca solawat atas Nabi di dalam tahiyat, 2 tahiyat, iaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dapat 4 tempat ni untuk kita khusyuk dah. Maka memadailah tuan-tuan. Memadailah pada nisbah kepada orang awam macam kita ni. Nak sampai makam macam tadi, Rabi'atul Adawiyah tadi, seolah-olah mustahil pada adat, bukan mustahil pada akal. Mustahil pada adat. Kalau Allah izinkan, dapatlah kita tuan-tuan. Sebab bendanya banyak. Apatah lagi zaman kita ni, karat-karat dosa tu, anggota-anggota ni banyak sangat yang menyebabkan hati jadi kotor tu. Keluar pekan, mata kita berdosa. Keluar berjalan, lidah kita berdosa. Keluar berjalan, telinga kita berdosa. Bahkan anggota-anggota ni banyak melakukan dosa yang memberi kesan kepada hati. InsyaAllah. Baik. Kemudian kata dia, dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib pada syarak dengan makna syarak yang mewajibkan. Jadi bila kata syarak mewajibkan, wajib pada syarak ni dengan makna buat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib pada syarak. Baik. Jadi syarak wajibkan atas siapa? Syarak wajibkan atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun yang menukar jantina, ataupun yang khunsa, asalkan dia tu adalah anak mukallaf sampai umur dan ada akal,
maka syarak mewajibkan. Apa dia mukallaf tu? Iaitu orang yang mempunyai akal. Satu, lagi baligh, lagi sampai umur. Tu dua tu lah. Jadi mempunyai akal, ada akal yang sempurna, boleh berfikir, lagi pula yang sampai umur baligh. Sampai umur baligh. Apa yang syarak wajibkan, tuan-tuan? Bahawa mengetahui akan barang yang wajib pada akal bagi Allah Ta'ala dan barang yang mustahil pada akal atas Allah Ta'ala dan barang yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala. Baik, tengok. Inilah yang disebut oleh ulama dan disebut oleh Rasulullah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama tu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita kupas. Yang dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Kupas dengan kalau boleh malam ni sehalus-halus kupasan. Tapi jangan ada yang terkecil hati. Tapi kita mengaji ni, kita nak tengok diri kita. Bukan nak suluh orang lain. Bukan nak pandang orang lain. Bila sebut awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama tu mengenal Allah. Bahkan dalam hampir kesemua kitab-kitab usuluddin ni, apatah lagi yang berteraskan kepada sifat 20 ni, mereka, yakni ulama berkata dalam kitab-kitab mereka dengan mengatakan perkara yang awal-awal sekali yang syarak wajibkan ke atas mukallaf tu. Apa benda yang awal-awal sekali yang syarak wajibkan? Ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam ni jugalah. Wajib atas tiap-tiap mukallaf ni mengetahuikan barang yang wajib. Kenapa mengajib syarat wajibkan kita mengetahui barang yang wajib bagi Allah ni? Dan barang yang mustahil, barang yang harus? Kerana inilah jalan. Inilah jalan. Apa dia? Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang syarat wajibkan dalam kitab Unwanul Falah ni. Dia terus ke situ. Tapi sebenarnya sebelum ke sini, sebelum kata syarat wajibkan atas tiap-tiap mukallaf yang ada akal yang baligh ni, mengetahuikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah dan sifat yang harus bagi Allah. Sebelum tu kita kena tahu dulu. Apakah perkara yang mula-mula sekali syarat wajibkan ke atas tiap-tiap orang yang mukallaf ni? Maka ulama hampir semualah kitab-kitab ulama yang berteraskan kepada sifat 20 oleh Ahlussunnah wal Jamaah ni, mereka mengatakan ialah mengenal Allah Ta'ala lah perkara yang pertama yang syarat wajibkan ke atas kita. Jadi nak kenal tu macam mana? Nak kenal tu ialah dengan mengetahui hukum sifatnya, yakni hukum sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tengok ya. Jadi hukum sifat tadilah yang wajib bagi Allah, berapa sifat yang mustahil atas Allah, berapa sifat, dan yang harus bagi Allah, berapa sifat. Baik. Jadi bila sebut awwaluddin ma'rifatullah, awal agama tu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, kalau ada orang yang tidak pernah nak mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah, yang harus bagi Allah, dia tak mengetahui, maka dia dah masuk ke belum dalam permulaan agama? Belum, dia belum masuk lagi. Sebab Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu mengenal Allah. Jadi dia masuk kena mengenal Allah Ta'ala dulu. Sebabkan dia tak kenal, maka makna dia tak masuk lagi dalam awal agama. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia bayar zakat sekalipun. Kenapa? Nabi tak kata awaluddin as-salah.
Allah tak kata awaludin asyam. Nabi tak kata awaludin az-zakah. Nabi tak kata macam tu. Dia kata awaludin ma'rifatullah. Kenapa? Kerana ibadat yang kita buat, ibadat solat kita buat, ibadat puasa kita buat, tunjangnya ialah mengenal Allah. Pasal apa? Sebab kita nak persembahkan ibadat tu kepada siapa? Kalau kita tak kenal Allah, bagaimana kita nak menyembahkan ibadat yang kita buat? Umpama, katalah umpamanya gini, yang ni saya selalu buat perumpamaannya begini. Apabila si A ni, si fulan yang A ni, dia ada hadiah nak diberi kepada si. A ada hadiah yang nak diberi kepada si. Baik. Jadi dia hantar wakil, B pula wakil dia. Dia kata pada B kata A, tolong sampaikan hadiah ni kepada si. Yang si B ni hanya tahu nama ataupun hanya tahu si saja. Sedangkan sifat-sifat si tu dia tak tahu. Maka tuan-tuan sekalian, agak-agak dapat tak? Agak-agak dapat tak si B nak menyampaikan hadiah A kepada si. Macam itulah ibadat saya, tuan-tuan sekalian. Kita nak sembahkan ibadat tapi kita tak kenal Allah, macam mana nak sampai ibadat tu? Sebab itulah ulama-ulama kita ni, tuan-tuan sekalian, dia dah jaga kita daripada awal-awal lagi. Seperti Imam Ghazali dan lain-lain lagi lah. Imam Ghazali kata, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat. Mana tidak sah tu ialah la yakbalullah al-ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Selepas daripada tidak terima Allah Ta'ala akan ibadat, melainkan selepas daripada seseorang itu mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mengenali itulah yang dikatakan nak kenal Tuhan tu dengan apa? Dengan mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala, yang sifat Allah Ta'ala yang apa yang kita sebut tadi, sifat yang wajib bagi Allah berapa, sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala berapa, dan sifat yang harus bagi Allah tu berapa. Itu dia. Baik. Jadi kan tuan-tuan dah. Jadi kita punya pengajian malam ni tuan-tuan bukan terhenti macam ni je tak. Jadi kita kena banyak muhasabah. Walaupun kita dalam pengajian ni kena muhasabah lah kita. Aku ni dah lepas tak fardu ain dalam tauhid? Aku ni dah lepas ke tidak dalam fiqh? Aku dah lepas ke tak lagi dalam tasawuf ni? Sebab tadi makam apa ni yang kita sebut rukun agama tu, Islam, iman, ihsan, tiga ilmu ni menjadi fardu ain. Fiqh, tauhid, fiqh dan tasawuf. Baik, jaga. Kemudian dan kata dia semua yang sebut tadi ni sifat yang wajib pada akal bagi Allah. Mana sifat-sifat yang kita nak pegang tu ialah akal kita yang terbitkan. Akal kita yang fikir-fikir, Tuhan ni mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Tu mana yang katakan wajib pada akal kita bagi Allah Ta'ala. Kita hukum ke Allah Ta'ala tu mesti bersifat bagian. Okey. Dan barang yang mustahil pada akal, yakni sifat-sifat yang mustahil. Nak kata Tuhan tu mestilah dia tak boleh begini, dia tak boleh begini, dia tak boleh begini. Itu sifat yang mustahil pada akal. Jadi benda sifat mustahil tu terbit daripada akal kita ni. Baik, dan yang harus dan barang yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala. Benda yang boleh jadi ya, boleh jadi tidak, boleh Tuhan buat, boleh tidak, benda harus. Itu kita fikir dengan akal. Okey. Kemudian dan bahawa mengetahui akan barang yang wajib pada akal bagi Nabi dan barang yang mustahil pada akal atas Nabi, dan barang yang harus pada akal bagi Nabi. Baik, tengok ya. Jadi maknanya tuan-tuan anak perempuan sekalian, maknanya bagi Nabi pun macam tu juga. Nabi tu wajib juga kita kena kenali, wajib juga kita kena tahu.
Sifat yang wajib bagi Rasul pada akal kita berapa? Nak jadi Nabi, mesti sifat ni, sifat ni, sifat ni, sifat ni. Dan tak boleh Nabi tu bersifat begini, begini, begini. Dan Nabi tu mesti boleh begini, tak boleh begini. Nampak? Itu kata hukum pada akal tu. Okey. Baik. Tengok ya. Kemudian kata dia, dan dikehendaki dengan mengetahui itu, mengetahui, mengenal tu, ulama telah kata dalam kitab Aqidatun Najin, dia kata mengetahui dengan mengenali itu dua benda yang sama, cuma bersalahan pada ibadat saja. Satu dengan perkataan mengetahui, satu lagi dengan perkataan mengenali. Jadi mengenal ke atau mengetahui ke, dua-dua tu adalah sama. Baik, jadi nak kata mengenal, nak kata kita tu mengenal Allah Ta'ala, nak kata kita tu mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tuan-tuan sekalian, kena ada ciri-cirinya yang dikatakan kita tu mengenal. Kalau tidak, macam mana kita tahu? Tengok ya. Kata dia, dan dikehendaki dengan mengenal atau mengetahui itu, maksud mengenal tu, maksud mengetahui tu, i'tiqad yang putus. Dalam Arab dia kata al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Jazam tu maksudnya i'tiqad yang putus, keyakinan yang muktamad. I'tiqad, keyakinan, pegangan yang putus. Mana yang muktamad. Itu mana putus tu? Yang tiada ada taradud sertanya. Jadi mana putus tu? Tak ada taradud. Maksud taradud tu ialah tidak ada syak, tidak ada zon, dan tidak ada waham di dalam i'tiqad. Mestilah yakin, 100% yakin. Tidak ada syak, yakni tidak ada 50-50. 50-50. Ada Tuhan dengan tiada Tuhan tu 50-50. Yang tu tak dinamakan al-jazmu al-muwafiqu lil haq. Tak dinamakan jazam. Tak dinamakan i'tiqad yang putus kalau ada syak. Tu taradud tu pergi datang. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Ya ke tidak? Ataupun taradud dengan mana? Tidak ada zon. Zon tu lebih balik ada. Tapi kurang balik tiada. Ada juga. Tapi kuranglah sikit. Macam contohnya 80% dia pegang ada. Tapi masih lagi tinggal 20% tak ada. Right. Baik. Kemudian jangan ada apa? Syak, zon dan waham. Waham pun tak boleh. Waham tu lebih kepada tiada. 80% kata Tuhan tu tak ada. Tuhan tu lemah. 20% lagi Tuhan tu ada. Ataupun Tuhan tu kuasa. Yang macam tu tak dinamakan i'tiqad yang putus. Sertanya serta i'tiqad. Okay. Yang muafakat dengan sebenar. Jadi i'tiqad tu pula mestilah berbetulan, mestilah kena dengan benda yang sebenar, pegangan dia. Pegangan tu mesti dengan benda yang sebenar. Yang hasil i'tiqad tu, yang hasil pegangan yang kejap kemas tu daripada dalil. Mesti kena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tak boleh terima. Sebab tu tuan minta maaf lah saya bercakap. Minta ampun lah awak berkata ni. Minta maaf lah awak bercakap. Minta ampun lah awak berkata ni. Minta maaf banyak-banyak. Apa yang minta maaf banyak-banyak ni? Malah ni. Iaitu kan zaman kita ni tuan-tuan, perempuan sekalian ya. Berapa ramailah orang daripada orang Islam ni kan, yang ambil kisah dengan dalil Tuhan tu ada, Tuhan tu kuasa, Tuhan tu qidam, Tuhan tu baqa'. Berapa orang yang ambil kisah? Tak ada. Ini payah ni. Sebab apa ni? Kalau tidak berdalil,
kalau orang contohnya lah, orang tanya dia kan, si fulan, kamu tahu tak Allah Ta'ala tu kuasa? Ya, aku pegang Tuhan tu kuasa. Orang tanya dia, mana dalil kamu yang mengatakan Allah tu kuasa? Maka dia jawab, ustaz tu kata, ataupun ayah aku kata, mak aku kata, Allah tu ada, Allah tu kuasa. Dengan tidak ada nas, tidak ada dalil, maka orang yang macam tu berlakulah khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Apa khilafnya? Khilafnya ialah pertama khilafnya berkenaan dengan iman dia. Iman dia tu termasuk dalam iman yang sah ke ataupun iman yang tak terpakai. Ulama yang pertama dia kata kalau orang tu tidak ada dalil, maka dia kata imannya tak terpakai kalau tidak ada dalil. Maksud tak terpakai tu tak sahlah iman. Di sisi ulama yang mengatakan iman dia tak sah tu, maka digolongkan orang yang tidak berdalil tu kafir indallah. Kufur indallah, laisa indanas ataupun laisa indana. Bal indallah. Kufur indallah. Kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pegang ulama yang pertama ni. Ada pun ulama yang kedua, dia mengatakan tak kufur. Cumanya berdosa besar. Apa sebab dosa besar? Kerana meninggalkan pengajian, meninggalkan belajar, meninggalkan fikir dan bicara. Sebab tu dosa besar, kata dia. Tapi imannya sah. Walaupun imannya sah sekalipun, tetapi di dalam lingkungan dosa, hari-hari duk berdosa selagi mana dia tidak mengetahui dalil. Oleh kerana resiko tak berdalil tu besar juga. Satu mengatakan kufur, satu mengatakan dosa besar, fasik. Maka kita ni tuan-tuan pada malam ni hendaklah kita keluar daripada khilaf ulama. Wajib dalam bab akidah ni tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kalau di akhirat kita tak tahu tau kalau khilaf ni ulama ada kata kufur, tak terpakai iman dia. Ada mengatakan dia tu buat iman, tak kufur tapi berdosa besar. Tuan-tuan sekalian, dua-dua ni bahaya. Dua-dua ni kita tak tahu di sisi Allah Ta'ala nak pakai kaul mana. Walaupun dalam dunia ulama kata kaul yang muktamadnya ialah tak kufur. Tak kufur, beriman, sah imannya. Tetapi berdosa itu dalam dunia ulama yang menghukum macam tu. Ada pun di akhirat di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu. Sebab itulah jangan duduk di dalam khilaf. Lebih-lebih lagi di dalam bab akidah. Kalau dalam bab tauhid, dalam bab fiqah tu tak ada masalah lah kita nak duduk dalam khilaf. Itu pun keluar daripada khilaf tu mustahabun, sunat kita keluar daripada khilaf, daripada khilaf dalam fiqh, dalam bab ibadat fiqh. Tapi dalam bab tauhid ni wajiblah keluar daripada khilaf. Baik. Kemudian kata Syekh Ahmad lagi dalam kitab ni dan wajib pada syarak pula atas mukallaf mengajarkan isterinya dan anaknya dan sahayanya. Bahkan wajib pula atas mukallaf mengajarkan akan ahli negerinya akan segala yang tersebut. InsyaAllah elok dah tu tempat berhenti tu. Elok dah tempat berhenti tu, elok dah tu. Jadi kita tangguhkan dulu pengajian kita pada malam ni. Kita akan baca pula pada masa akan datang dengan perkataan Syekh Ahmad dan kata dan wajib pada syarak pula. Wallahu a'lam bisawab. Ada persoalan malam ni? Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pengajian malam ni. Jadi insyaAllah
Kita akan teruskan dengan soalan. Jadi soalan pertama Ustaz berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Kalau seorang budak yang kafir mengucap syahadah sebagai main-main kerana suruhan orang lain dan dia tidak tahu jika dia mengucap syahadah itu membawa erti bahawa dia sudah pun masuk Islam. Dia melakukan dirinya seperti seorang kafir selepas mengucapkan kalimah syahadah itu. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah dia dikira kafir ataupun Muslim budak itu? Baik. Pertama-tama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih tahniah atas soalan yang tersebut. Kerana soalan ni jarang-jarang sangat nak ditanya oleh orang ramai. Pertama sekali dalam ni disebut budak. Disebut seorang budak yang kafir. Baik. Jadi bila kata budak tadi ni, adakah dia sudah baligh ataupun belum? Kalau umpamanya lah, kalau dia belum baligh, belum baligh dengan makna mak dia tu kafir, mak bapak dia kafir, dia pun lahir sebagai orang kafir dan dia belum baligh, walaupun dia mengucap syahadah sekalipun tak dikira sebagai Islam. Kenapa? Kerana syarat untuk orang kafir masuk Islam ni, syarat nak sah syahadah dia ni, kenalah dia tu baligh sampai umur dulu, ada akal dulu, barulah diterima syahadahnya. Andainya kata budak tadi ni sudah baligh, sudah sampai umur, walaupun mak ibu bapaknya kafir, tetapi walaupun dia mengucap syahadah, tetapi dalam soalan ni kata sebagai main-main. Bila sebagai main-main, walaupun dia sudah baligh sekalipun, maka tidak dihukumkan dia Islam. Syarat orang kafir nak diterima Islamnya dengan syahadah tu mesti ada qasad, mesti ada niat untuk masuk ke dalam Islam. Memadailah niatnya tu apabila dibuat dalam satu majlis yang dia nak masuk Islam. Majlis tu dia nak masuk Islam. Jadi orang ramai pun tengok dia mengucap syahadah, memadai. Dalam hati dia wallahu alam, kita tak tahu. Tapi pada zahir kita hukumkan dia tu dia tu Islam. Jadi dua benda besar lah dalam ni. Budak tu dah baligh ataupun belum, dan dia mengucap syahadah tadi ada qasad ke tidak. Kalau main-main maka tak diterima Islamnya. Wallahu alam bisawab. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan. Okey, jadi soalan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Jikalau Allah Ta'ala telah menentukan si fulan meninggal pada umurnya 50 tahun dan malaikat pun mencabut umurnya pada umur 50 tahun, maka dalam konteks ini ajal tersebut adalah qada' mubram. Tetapi jika Allah Ta'ala telah menentukan si fulan ini meninggal pada umur 50 tahun tetapi malaikat tidak mencabut umurnya ketika umur 50 tahun atas perintah Allah, maka dalam konteks ini ajal tersebut adalah qada' mu'allaq. Jadi adakah betul pemahaman saya ini? Kalau ya, adakah ajal ini terkadang boleh jadi qada' mubram jikalau tak berubah, dan terkadang boleh jadi qada' mu'allaq kalau berubah? Bagaimana pula dengan rezeki, amal dan kehidupan kita, sama ada yang bahagia ataupun yang celaka? Adakah terkadang boleh jadi qada' mubram dan mu'allaq juga Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Tahniah. Yang saya mampu ucapkan tahniah pada soalan ni tuan-tuan sekalian. Kenapa? Soalan ni juga kan saya baru je balik daripada Manjung menganjurkan daurah kitab tauhid. Baik. Jadi kan
dipersoalkan dalam bab qada qadar ni kan, di mana-mana pun sekarang ni, yang saya nampak sekarang ni kan, orang dah mula minat untuk bertanya tentang qada dan qadar ni. Sebab apa? Sebab seolah-olah di Malaysia ni ada dua golongan, ustaz-ustaz ni ada dua golongan yang mengatakan qada macam bagian-bagian, dan ada mengatakan bagian-bagian. Jadi banyak orang bertanya-tanya tentang tu. Dan kebetulan malam lepas daurah tu saya balik ke homestay tu, balik-baliknya dapat WhatsApp daripada Kuala Lumpur, daripada Selangor, daripada Denai Alam, di Shah Alam tu orang telefon bertanyakan tentang masalah qada dan qadar ni tuan-tuan. Satu benda yang saya nampak sangat-sangat positif. Baik, sangat-sangat positif. Dengar ya. Baik. Saya nak membetulkan soalan ni dulu sebelum saya jawab ya. Dia kata dalam ni, dia kata jikalau Allah telah menentukan si fulan meninggal pada umur 50 dan malaikat pun mencabut umurnya pada umur 50, maka dalam konteks ni ajar tersebut adalah qada mubram. Baik, dengar ya. Kita sebelum saya jawab soalan ni, kena faham pada sudut istilah lughahnya. Bila kata qada mubram tu ialah ketentuan yang tetap yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Mubram maknanya yang tetap yang tidak perubahan, tak ada perubahan. Baik. Kemudian kemudian kita tetapi jikalau Allah telah tentukan si fulan hingga pada umur 50 tetapi mereka tidak cabut umurnya ketika 50 atas perintah Allah, maka dalam konteks ini ajar sebut adalah qada mu'allaq. Yang ni saya nak betulkan sikit soalan tu, jikalau Allah telah tentukan. Jadi kena pegang macam ni. Setiap yang Allah tentukan, maka itulah yang berlaku. Faham ni ya? Tiap-tiap perkara yang Allah iradat tentukan, ini Allah tentukan sifat iradatnya, maka itulah yang terjadi. Tapi dalam ni dia sebut, tetapi jikalau Allah tentukan si fulan ni meninggal pada umur 50, tetapi malaikat tak cabut nyawa umur 50, bermakna itu bukan ketentuan. Faham tak? Itu bukan makna itu ketentuan. Sebab kalau tak berlaku, itu bukan ketentuan. Jadi apa? Itu adalah di dalam catatan tulisan malaikat yang Allah suruh tulis. Tu kena faham macam tu. Memang betul lah. Dia tanya, apakah betul fahaman saya ni? Ya, betul fahaman macam tu betul. Cuma nak kebetulkan, jikalau Allah telah menentukan si fulan umur 50, tetapi sampai 50 malaikat tak cabut, maka malaikatlah salah kalau macam tu. Pasal apa? Allah dah tentukan 50, dia kena cabut lah. Tapi kena ubah ayat ni, tetapi jikalau di dalam tulisan malaikat 50 tahun tapi tak cabut 50 tu. Malaikat tak dapat perintah yang kedua untuk cabut nyawa yang umur 50 tu. Maka tahulah kita bahawasanya itu adalah dinamakan qada mu'allaq. Itulah sebab zahirnya dalam cabut dalam qada mu'allaq, qada mubram tu kita kena faham dalam konteks tulisan malaikat. Padahal yang dalam rukun iman yang ke-6 tu, percaya dengan qada baik dan jahat daripada Allah, yang itu tak berubah. Yang berubahnya ialah yang di dalam tulisan malaikat. Tu dia. Jadi sama tak dengan rezeki amal kehidupan? Ya, sama. Jadi maknanya kalau dalam tulisan malaikat katalah orang tu dalam tulisan malaikat tu dia ni orang yang celaka. Dia ni orang yang disebut sakiyun. Binasa dia. Tapi itu tulisan malaikat, ia boleh berubah. Dia boleh berubah. Sebab apa? Sebab dalam tulisan malaikat ni, malaikat tu baharu, qalam tu baharu, loh mahfuz tu baharu, dia boleh berubah. Kerana kaedah kita, tiap-tiap benda baharu boleh berubah. Baik. Jadi betul lah. Yang dipegang yang gini benarlah. Itulah yang terjadinya qada mu'allaq, qada mubram. Tapi di dalam ketentuan Allah dalam qada qadar pada rukun iman tu
tidak ada qada yang mu'allaq, dia hanya ada qada mubram semata-mata. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan, jawapan yang diberikan. Moga-moga memberikan kecerahan lah, memberikan pencerahan kepada yang bertanya insya-Allah dan untuk manfaat kita semua insya-Allah. Jadi disebabkan jam pun menunjukkan pukul 10.30, jadi masa sangat mencemburui kita ni, insya-Allah mungkin dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan doa penutup. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah. Jadi sebelum saya baca doa ni, saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, dan sama-samalah kita merayakan Aidiladha ni dalam penuh ketaatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hari-hari dalam Aidiladha ni adalah hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan esok ialah hari yang ke-9 daripada Zulhijjah, maka adalah besar fadilatnya kalau kita berpuasa. Dan esok adalah hari yang mana tuan-tuan sekalian, umat Muhammad ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa-dosa mereka. Dan jangan lupa malam esok bermunajatlah tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala angkat segala musibah bala yang menimpa kita selama ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azima sultan, ya qadiman ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal jaka ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhir. Yassir alaina kulla asir wa taysir wasi' alaika yasir. Allahumma ya man la yahtajil al-bayan wa tafsir, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhama yakhafu minka wa akhami man la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika la tanam wa kunabna bika nafika alladhi la yurab warhamna biqudratika alaina falla nanakata siqatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan 'indal hisab wa amana minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas pengajian kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, memberikan kesihatan yang baik